Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, semua penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan sambungan pengajian tafsir Al-Quran surah Fussilat, iaitu surah yang ke-41 ya. Sambungan pada malam ni iaitu ayat yang ke-14 surah Fussilat. Muka surat 478. Di mana pada bulan lepas kita telah berhenti ayat yang ke-13. Jadi sambungan pada malam ni ayat yang ke-14 insya-Allah. Sama-sama kita buka ya terjemahan Al-Quran ataupun Al-Quran ya. Mana-mana Quran lah untuk kita mentadabbur dan kita memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita cuba mendalami ya makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman dan kekuatan ya untuk kita menuruti firman-firman Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 14 surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz ja'atuhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Dalam ayat yang ke-13 kita telah baca ya pada bulan lepas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberi peringatan kepada golongan musyrikin apabila mereka berdegil ya untuk menyahut seruan tauhid yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka la ilaha illallah, ya, mereka masih berdegil dan mereka tidak mahu mengikuti ya ajakan atau seruan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi SAW supaya memberitahu kepada golongan musyrikin ya, sekiranya fa'in a'radu, sekiranya mereka masih berdegil, mana enggan untuk menyahut, tidak mahu menerima setelah mana ajaran tauhid itu dikemukakan dengan bukti-bukti dan juga dalil. Apabila Nabi SAW mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah, kepada la ilaha illallah, Nabi SAW memberitahu kepada mereka, mendatangkan kepada mereka ya dalil-dalil dan juga bukti, bukan satu seruan atau ajakan yang kosong ya. Bukti-bukti dan dalil-dalil telah dibaca dalam ayat-ayat sebelum ni ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya mentauhidkan Allah ya dan meninggalkan sembahan-sembahan berhala? Kerana Allah lah yang telah menciptakan manusia, kerana Allah lah yang telah menciptakan langit dan juga bumi, kerana Allah sahaja ilah yang sebenar, Rabb yang sebenar yang berkuasa di alam ini. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Allah mendatangkan bukti ya, dalil supaya mereka itu dapat menerima seruan tauhid. Jadi apabila seruan tauhid disampaikan kepada golongan musyrikin dalam keadaan didatangkan kepada mereka bukti dan juga dalil, dan mereka masih tetap berdegil untuk tidak mahu menerima seruan tersebut, maka Allah memerintahkan kepada Nabi SAW dalam ayat yang ke-13, faqul wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa samud. Ya, aku memberi peringatan kepada kamu wahai golongan musyrikin. Ya, aku memberi peringatan yang keras kepada kamu wahai golongan musyrikin akan azab yang telah menimpa kaum Ad dan juga kaum Samud. Mana azab, maknanya kaum Ad dan juga kaum Samud mereka juga berperangai seperti kamu, mereka juga berdegil, mereka juga tidak mahu menyahut seruan tauhid yang disampaikan oleh Nabi mereka kepada mereka, lalu Allah telah timpakan kepada mereka azab yang begitu pedih. Ya,
Jadi aku juga memberi peringatan kepada kamu sekiranya kamu masih berdegil, sekiranya kamu masih tidak menerima seruan tauhid yang aku seru kamu, aku ajak kamu, aku memberi peringatan kepada kamu akan azab yang sama yang telah menimpa kaum Ad dan juga kaum Samud terdahulu. Ya. Jadi ini satu inzar, satu peringatan keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan musyrikin. Dan saya sudah bagi tahu sebelum ni, tuan-tuan sekalian, peringatan ini yang walaupun disampaikan kepada golongan musyrikin, ini juga peringatan untuk kita. Ya, peringatan ini juga disampaikan untuk kita. Sebab kitalah sekarang ini yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kitalah sekarang ini yang mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apabila kita telah mendengar sesuatu seruan yang disampaikan oleh Allah kepada kita melalui ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena menyahut seruan tersebut. Ya, kita tidak boleh berdegil, kita tidak boleh berkeras kepala, ya, kita tidak boleh angkuh sombong ya untuk menolak seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana umat-umat terdahulu, ya, mereka berdegil, mereka keras kepala, ya, mereka angkuh sombong untuk menerima seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan asbab kesombongan mereka itu, Allah timpakan azab kepada mereka dengan azab yang cukup pedih. Ya. Dan kita sambung pada malam ni ayat yang ke-14, ya. Allah berfirman, ini sambungan dia. Idh ja'atuhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim. Di waktu telah datang kepada mereka. Mereka di sini maknanya umat-umat terdahulu. Di waktu telah datang kepada mereka, yakni kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Nabi Nuh AS, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, telah datang kepada mereka rasul-rasul. Allah telah menghantar kepada mereka rasul-rasul. Apabila mereka berada dalam kesesatan, apabila mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah telah menghantar kepada mereka rasul-rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat lain, rasul-rasul itu dari kalangan mereka sendiri. Yang mana rasul-rasul ini min baini aydihim wa min khalfihim. Ya. Ada dua terjemahan di sini, min baini aydihim wa min khalfihim, yang mana rasul-rasul ini memberi peringatan kepada mereka min baini aydihim, sesuatu yang akan berlaku di hadapan mereka, yakni hari akhirat. Ini di antara kandungan utama kandungan dakwah nabi-nabi dan juga rasul-rasul terdahulu, iaitu menceritakan, memberi tahu kepada manusia, menyampaikan kepada manusia berita-berita yang berkaitan dengan hari akhirat. Maksud berita-berita yang akan berlaku kepada manusia pada masa akan datang dan selepas kematian manusia. Wa min khalfihim, dan berita-berita yang telah berlaku sebelum ni, daripada perbuatan-perbuatan manusia sebelum ni. Maknanya kaum Samud pun sebelum daripada mereka sudah ada manusia-manusia yang telah yang telah berlalu, yang telah melalui mereka sebelum ni, yang telah berlalu dari kalangan mereka. Seperti mana kaum Samud sebelum daripada mereka kaum Nabi Nuh AS. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan kepada kita semua bahwasanya peringatan-peringatan yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu pun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku terdahulu. Kita telah baca dalam surah Ghafir sebelum ni, tuan-tuan. Dalam surah Ghafir mungkin kita boleh rujuk baliklah, ya, di mana Allah Taala menceritakan seorang ketua, ya, seorang pemimpin, seorang ahli parlimen Firaun telah berhujah dalam parlimen Firaun lah. Kita sebut parlimen Firaun pada ketika itu, dia seorang ahli parlimen lah, kita sebut seorang ketua, seorang ahli parlimen yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, telah menyembunyikan iman dia pada ketika itu. Dia memberi peringatan kepada Firaun, ya, apabila bersidang, pada ketika itu dia telah beri peringatan kepada Firaun tentang umat terdahulu, ya, tentang kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Nabi Nuh AS. Maknanya pada ketika itu juga di antara peringatan yang, di antara dakwah ataupun kandungan dakwah yang disampaikan oleh Rasul, ya, kepada manusia-manusia ketika itu adalah dengan memberi peringatan tentang umat-umat terdahulu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan umat, perkara min khalfihim di sini, iaitu sebelum mereka, yakni peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum, ya, sebelum kedatangan manusia ataupun kejadian-kejadian yang terdahulu lah, ya, tentang kejadian Nabi Adam AS, tentang kejadian langit dan juga bumi dan sebagainya. Ini semua adalah untuk memberi peringatan kepada manusia. Kemudian
min baini aidihim wa min khalfihim juga bermaksud rasul-rasul pada ketika itu apabila datang kepada mereka rasul-rasul min baini aidihim wa min khalfihim, dari segenap sudut, min baini aidihim, dari depan mereka dan juga dari belakang mereka. Mana rasul-rasul datang daripada depan mereka, daripada belakang mereka, yakni dari segenap sudut. Rasul-rasul datang kepada mereka dari segenap sudut. Apa maksud? Yakni rasul-rasul menyampaikan kepada mereka pada setiap waktu, setiap masa, bukan satu ketika, bukan satu masa tertentu, tidak. Bahkan nabi-nabi dan juga rasul-rasul terdahulu, mereka menyampaikan seruan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berdakwah menyeru manusia kepada ajaran tauhid, pada setiap waktu, pada setiap masa, masa-masa yang sesuai, yang difikir oleh Nabi dan Rasul pada ketika itu untuk disampaikan kepada manusia, maka Rasul-Rasul pada ketika itu melaksanakannya. Mana tidak melakukan pekerjaan dakwah ini dengan seperti melepaskan batuk di tangga, tidak. Tetapi Rasul-Rasul terdahulu mereka bersungguh-sungguh dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada kita sebagai bukti dan juga dalil, dalam berdakwah ini kita tidak boleh melakukan kerja dakwah ini sambil lewat, bahkan kita kena bersungguh-sungguh. Bahkan Nabi SAW sendiri pun dalam menyampaikan dakwah kepada golongan musyrikin, Nabi SAW bersungguh-sungguh berjumpa dengan ketua-ketua musyrikin, pembesar-pembesar musyrikin, menyampaikan kalimat tauhid kepada manusia. Bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Kita tidak boleh fikir Nabi SAW berjumpa dengan manusia sekali, berdakwah menyampaikan agama kepada manusia sekali, tidak. Bahkan berkali-kali. Begitu juga kita dalam berdakwah, tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh buat sekali, kita tidak boleh buat dua kali, tiga kali, bahkan kita kena buat berkali-kali. Kenapa? Sebab kita tidak tahu bila hati manusia itu akan terbuka. Kita tidak tahu, tuan-tuan sekalian. Mungkin pada kali pertama tak terbuka hati mereka, kali kedua tidak terbuka hati mereka, kali ketiga tidak terbuka, mungkin kali yang ke-20 pun masih tidak terbuka, mungkin kali yang ke-30 baru terbuka, mungkin kali yang ke-50 baru terbuka. Tetapi dakwah tidak boleh ditinggalkan, dakwah tidak boleh dihentikan. Dalam mentarbiyah anak-anak kita pun sama juga, tuan-tuan sekalian. Kita tidak boleh mengatakan saya sudah ajar anak saya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Selagi mana kita hidup, selagi mana diberi nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu untuk menyeru manusia ini kepada ajaran tauhid. Kita buatlah sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Tak kira, tuan-tuan sekalian, tak kira pada waktu malam ke siang ke. Kalau malamnya sesuai, kita pergi waktu malam. Kalau siang hari sesuai, kita pergi waktu siang hari. Pada bila-bila masa saja. Dakwah ni bukan kerja dunia. Kerja dunia ni mungkin kita melakukan pekerjaan dalam tempoh tertentu saja. Contohnya kita bekerja pada pukul 8 sampai pukul 5 cukup. Pukul 8 sampai pukul 5 cukup. Jadi pukul 6, pukul 7 tu kita tak perlu nak buat kerja dah. Tetapi dakwah ni tidak. Tengok saja dalam surah Nuh AS, bagaimana Allah menceritakan Nabi Nuh AS menyampaikan dakwah kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran tulisnya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh AS kepada kaumnya, lalu Nuh AS bersama dengan kaumnya pada ketika itu selama 950 tahun. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Dan Allah menceritakan dalam surah Nuh bagaimana Nabi Nuh AS menyeru kaum dia pada ketika itu, tuan-tuan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Kata Nabi Nuh AS, aku telah menyeru kaum aku, wahai Allah. Dia doa kepada Allah, dia merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kepada Allah, ya Allah, aku telah menyeru kaum aku lailan wa nahara. Lailan wa nahara, yakni pada malam hari, pada siang hari, pada setiap masa, tidak tertentu, waktu-waktu tertentu saja, tidak tertentu. Mungkin Nabi Nuh AS berehat, tidur, makan sekadar saja, lepas tu bagi dia terus
menjalankan dakwah, menyeru manusia kepada ajaran tauhid pada ketika itu. Jadi cerita-cerita seperti ini didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah, dan kepada kita semua apabila kita nak berdakwah tersebut, inilah cara kita, kita tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu, kemudian kita tak buat pada waktu lain, tidak. Walau bagaimanapun kita boleh fikirlah mana waktu yang sesuai, mana waktu yang tidak sesuai. Cuma tidak terikat pada siang hari saja atau malam hari saja. Bahkan dakwah itu perlu dilakukan pada setiap waktu. Mana saja waktunya kita fikir sesuai, kita lakukan dakwah. Jadi min khalfihim, min baini aidihim wa min khalfihim, maknanya dalam setiap sudut kehidupan manusia, rasul-rasul terdahulu telah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Yakni ayat ini bermaksud bersungguh-sungguhnya rasul, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu menyampaikan agama kepada manusia-manusia terdahulu. Allah Taala nak bagi tahu kepada golongan musyrikin, kepada golongan musyrikin dan kepada kita semua, bahawa rasul-rasul terdahulu mereka telah menyampaikan agama Allah dengan bersungguh-sungguh kepada kaumnya, kepada umat-umat terdahulu. Kenapa tu tersenang? Sebab Allah Taala telah cerita dalam ayat sebelum ni, Allah telah timpakan azab yang begitu pedih. Allah Taala telah timpakan azab yang begitu dahsyat kepada umat dan kaum terdahulu, kerana dosa-dosa mereka. Adakah tidak diutuskan rasul kepada mereka? Tidak. Bahkan Allah telah utus pun rasul kepada mereka. Jadi azab dikenakan kepada mereka bukan kerana tidak ada rasul, bahkan sudah ada pun rasul kepada mereka, dan rasul itu bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat seterusnya, qalu law syaa rabbuna, kata mereka, yakni kata kaum yang telah diutuskan rasul kepada mereka ketika itu, mereka berkata, law syaa rabbuna la anzala malaikatan, sekiranya Tuhan kami menghendaki diutuskan rasul, nescaya Tuhan kami akan mengutuskan malaikat, bukan kamu. Maksudnya bukan manusia sebagai rasul. Inilah yang menjadi kekeliruan golongan manusia pada ketika itu, tuan. Di antara asbab lah, bukan satu-satunya asbab, bukan, di antara asbab yang menyebabkan mereka itu tidak menerima ajaran rasul-rasul terdahulu, di antara asbab utama adalah apabila mereka mendapati rasul itu dari kalangan manusia sama seperti mereka. Mereka mendapati rasul yang telah diutuskan kepada mereka itu, rasul itu adalah manusia sama seperti mereka. Jadi mereka tidak boleh menerima rasul itu dari kalangan manusia. Kenapa tu? Sebab golongan musyrikin pun tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai manusia. Rasul itu sebagai manusia. Mereka fikir kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak mengutuskan rasul, Allah tidak akan pilih manusia. Allah akan pilih malaikat untuk menjadi rasul yang diutuskan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jawab tentang perkara ini dalam surah-surah yang lain. Seperti dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut apabila manusia mengatakan kenapa tidak diutuskan kepada kami malaikat sebagai seorang rasul, Allah Subhanahu Wa Taala jawab, law ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan, wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Sekiranya kami menjadikan malaikat sebagai rasul kepada mereka, sekiranya kami jadikan malaikat, ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka mendesak ataupun mereka mendakwa, kalau sekiranya Allah utuskan rasul, Allah Ta'ala tidak akan utuskan manusia, Allah akan utuskan malaikat. Dan mereka menghendaki malaikat sebagai rasul mereka. Allah jawab, sekiranya Allah Ta'ala utuskan malaikat sebagai rasul kepada mereka, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan malaikat itu sebagai manusia juga. Kenapa tu? Sebab manusia tidak akan boleh ikut malaikat. Manusia sekali-kali tidak akan boleh ikut malaikat. Bagaimana kita boleh mampu mengikuti malaikat tu? Sebab malaikat ni adalah makhluk yang apabila mereka melakukan ibadat tersebut, mereka melakukan ibadat jauh lebih hebat daripada kita. Mereka boleh sujud kepada Allah sampai kiamat. Mereka boleh qiyam kepada Allah sampai kiamat. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak berkahwin, mereka tidak beranak tersebut, mereka tidak diperanakkan dan sebagainya. Mereka tidak
ia tidak memerlukan kehidupan dunia ini. Ya, mereka tidak ingin pun kehidupan ini. Mereka tidak berminat dengan kehidupan dunia. Mereka tidak ada nafsu. Ini malaikat. Jadi bagaimana manusia itu boleh mengikuti malaikat? Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat kepada manusia, nescaya manusia pula akan berkata, kenapa utuskan malaikat kepada kami? Kenapa utuskan malaikat kepada kami? Ini persoalan yang akan ditimbulkan oleh malaikat, oleh golongan musyrikin pada ketika itu, oleh manusia pada ketika itu. Faham tak? Jadi di sini tuan-tuan kita tengok kekeliruan yang berlaku kepada manusia. Mereka mendesak supaya Allah Ta'ala turunkan malaikat. Allah bagi tahu kalau Allah Ta'ala turunkan malaikat, mereka akan kata, kenapa turunkan malaikat? Kami tidak boleh ikut malaikat. Ini malaikat. Ya, hantarlah manusia kepada kami. Bila Allah hantar manusia tu, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar manusia, mereka mempertikaikan, kenapa utuskan manusia? Ya, kami nak malaikat. Manusia ni sama jenis, sama seperti kami. Mereka kenapa mereka itu makan, minum sama seperti kami? Ini adalah kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan musyrikin. Ya, dalam surah Isra Allah Subhanahu Wa Taala juga menjawab tentang perkara seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tulisan, "Lau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasulah." Ya, Allah Taala bagi tahu kepada manusia, sekiranya di bumi ini, sekiranya di permukaan bumi ini didiami oleh malaikat-malaikat, bukan manusia. Manusia yang mendiami bumi ini tu sini adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berjalan ke sana ke sini. Dia malaikat-malaikat Allah berjalan ke sana, berjalan ke sini. Ya, pergi ke sana, pergi ke sini, ada dari kalangan malaikat-malaikat. Allah bagi tahu tu sekiranya malaikat ini yang mendiami bumi Allah Taala, nescaya Allah akan turunkan rasul iaitu dari kalangan malaikat. Jadi persoalannya tu siapakah yang mendiami bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini? Kan? Siapakah yang berada di atas permukaan bumi ini? Jawapannya adalah manusia. Apabila manusia yang mendiami bumi Allah Subhanahu Wa Taala, maka rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi ini adalah dari kalangan jenis manusia itu sendiri. Ya, malaikat juga merupakan rasul Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi rasul Allah Subhanahu Wa Taala ya bukan untuk manusia keseluruhannya. Tidak. Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud tugas-tugas tertentu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat-malaikat Allah Taala. Ya. Jadi ini adalah kekeliruan syubhah, kekeliruan yang berada yang berlaku kepada manusia yang menyebabkan mereka ini tidak dapat mengikuti ajaran Rasul apabila mereka mendapati Rasul yang telah diutuskan kepada mereka dari kalangan jenis mereka sendiri, dari kalangan jenis manusia sendiri. Mereka tengok alam Rasul sama seperti kita, dia makan seperti kita, dia minum seperti kita. Allah sebut dalam ayat yang lain, ya, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ya, rasul apa ini? Dalam bahasa kita, rasul apakah ini? Ya, apa rasul seperti ini? Berjalan mali hadzal rasul yaqulu ta'am, dia makan seperti kita makan, dia makan makanan seperti kita makan. Ya, dia berjalan di pasar-pasar, dia pergi ke kedai-kedai itu saja. Apabila mereka tengok rasul, ya, makan makanan yang mereka makan, ya, pakai pakaian yang mereka pakai, menjalani kehidupan seperti mereka, mana kehidupan yang sama seperti mana manusia yang lain, maka mereka mempertikaikan rasul apa seperti ini. Ya, makan seperti kita, minum seperti kita, hidup seperti kita, pergi ke pasar. Ya, ini adalah satu syubhah, kekeliruan yang menjadi penghalang kepada manusia ketika itu untuk mengikuti ajaran Rasul. Ya, mana mereka melihat kepada tubuh Rasul itu sendiri. Mereka tidak tengok kepada ajaran Rasul. Ya, maksudnya mereka menolak ajaran Rasul dengan melihat kepada tubuh Rasul. Ya, dengan melihat kepada kejadian Rasul itu sendiri. Padahal yang paling penting adalah apa yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka. Ya, itu yang paling penting sekali. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul kepada manusia dengan maksud supaya Rasul itu dapat menyampaikan mesej, mana menyampaikan ajaran Allah Ta'ala kepada manusia. Kita kena faham tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Rasul kepada manusia, ya, sebagai asbab ataupun sebagai perantaraan untuk menyampaikan agama Allah kepada manusia dan mengajar kepada manusia-manusia bagaimana nak mempraktikkan, nak mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengajar agama Allah dan mengajar kepada manusia melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi bila mereka melihat Rasul ini dari kalangan jenis sama seperti mereka, mereka tidak mahu menerimanya. Ya. Oleh kerana itulah kita perhati bagaimana Allah Ta'ala cerita kepada kita umat terdahulu, kaum Ad. Ni termasuk kaum Ad, kaum Samud, kaum-kaum terdahulu lah. Ya, apabila Allah utuskan Rasul kepada mereka, mereka kata sekiranya Allah Ta'ala menghendaki mengutuskan Rasul kepada manusia, pasti Allah akan utuskan malaikat, bukan manusia. Maksudnya apabila ada di kalangan manusia mendakwa sebagai seorang Rasul, maka dia berbohong. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada mana dakwaan mereka ini? Ya, daripada mana mereka mengatakan dakwaan seperti ini, mereka mendakwa dengan dakwaan seperti ini, terus mereka ambil daripada mana? Ya, adakah terdapat daripada mana-mana kitab yang memberitahu kepada mereka? Tidak. Ini semua ada daripada hawa nafsu mereka. Mereka tidak mahu mengikuti ajaran Nabi, mereka memberikan alasan seperti ini. Ya. La anzala malaikatan, ya, pasti Tuhan kami akan mengutuskan kepada kami malaikat-malaikat. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun, dan mereka berkata kepada rasul-rasul pada ketika itu, inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya terhadap ajaran yang kamu diutuskan, sesungguhnya kami terhadap ajaran yang kamu diutuskan kafirun, kami tidak mahu beriman. Mana kamu tidak mahu percaya, kami tidak mahu ikut. Maknanya tuan-tuan sekalian, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita mereka menolak, ya, sebenarnya mereka bukan menolak tubuh, ya, mereka menolak ajaran. Ya, penolakan terhadap tubuh itu berlaku kerana ajaran tersebut. Sebenarnya keadaan ini juga berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, musyrikin Mekah, mereka tidak benci kepada tubuh Nabi. Ya, mereka sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menggelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Sebelum Nabi SAW dilantik oleh Allah menjadi Rasul, sebelum Nabi SAW dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan juga Rasul, musyrikin telah menggelarkan Nabi SAW sebagai Al-Amin, orang yang cukup amanah, mana mereka kasih kepada Nabi SAW. Tetapi apabila Allah Ta'ala telah melantik Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan juga Rasul pada umur 40 tahun, dan Nabi SAW diberikan tugas oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan ajaran dakwah kepada manusia. Jadi pada ketika itu, tuan-tuan sekalian, manusia tidak menyukai ajaran Nabi SAW. Ya, mereka tidak menyukai ajaran Nabi, ajaran Tauhid. Itu ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi mereka tidak suka, mereka benci kepada ajaran Tauhid. Mereka benci kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kita kena faham, bukan benci kepada Nabi asalnya, tapi benci kepada ajaran Nabi. Sebab itulah mereka memberitahu kepada Nabi, kalau sekiranya Nabi SAW pada ketika itu mereka menawarkan kepada Nabi SAW supaya tinggalkan dakwah, maksudnya jangan menyeru manusia kepada ajaran Tauhid. Sekiranya Nabi SAW berhenti, tuan-tuan sekalian, tidak menyeru manusia kepada ajaran Tauhid, selesai masalah. Mereka tidak akan bunuh Nabi, ya, mereka tidak akan hina Nabi, mereka tidak akan caci Nabi. Ya, mereka hina Nabi, mereka nak bunuh Nabi, mereka nak caci Nabi, ini kerana ajaran Nabi SAW. Dan sesiapa saja yang membawa ajaran ini, tuan-tuan sekalian, mereka pasti akan dibenci, mereka akan pasti dimusuhi. Ya, menjadi satu sunnatullah. Ya, sesiapa saja yang cuba menegakkan ajaran Nabi SAW, kan, dalam hadis Bukhari kata illa audia, mereka dia akan dimusuhi. Ya, kalau tuan-tuan sendiri, kalau tuan-tuan sendiri, bukan saya saja, kalau tuan-tuan sendiri ia cuba untuk menegakkan ajaran Nabi SAW, ya, menyeru manusia kepada ajaran Tauhid, tuan-tuan akan dimusuhi, tuan-tuan akan ditentang oleh manusia, tuan-tuan akan dicaci oleh manusia, mungkin sampai tetap tuan-tuan akan dibunuh oleh manusia. Tengok saja Dr. Zakir Naik, ya, Dr. Zakir Naik, tuan-tuan. Ni apabila Dr. Zakir Naik cuba mempertahankan agama Allah, menyeru manusia kepada ajaran Allah Ta'ala dan mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai satu tahap kerajaan India sendiri pun nak bunuh dia. Kerajaan sendiri pun nak bunuh dia, tuan-tuan. Bukan manusia saja cuba untuk membunuh dia, tetapi kerajaan sendiri cuba untuk membunuh dia. Na'udzubillah. Ya. Sebab apa? Sebab menjadi satu sebagai sunnatullah. Sesiapa saja yang ingin menegakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka akan pasti dimusuhi. Kenapa, tuan-tuan? Siapa yang memusuhi? Siapakah yang memusuhi mereka yang cuba nak menegakkan ajaran Nabi SAW? Orang yang syirik lah. Orang-orang yang syirik, orang-orang yang melakukan amalan-amalan khurafat,
Ya, mereka yang syirik pada Allah, mereka yang melakukan syirik pada Allah, dan mereka telah tenggelam dengan ajaran syirik. Apabila diseru mereka ini untuk mengikuti ajaran tauhid, ya, jadi mereka mensyirik dan tauhid mana boleh berada sekali tuan-tuan. Ya, mereka syirik tidak boleh bercampur dengan tauhid. Ya, apabila seseorang yang ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia perlu meninggalkan ajaran syirik. Dia tidak boleh bawa sekali ajaran syirik itu ke dalam ajaran tauhid. Ya, dan bahkan tidak akan berlaku tauhid kalau sekiranya manusia tidak meninggalkan syirik. Oleh kerana itulah golongan musyrikin Mekah ni, apabila mereka nak mempertahankan ajaran syirik, mereka tidak akan boleh terima ajaran Nabi SAW. Jadi mereka benci ajaran Nabi SAW. Kerana ajaran inilah mereka ini dimusuhi. Nabi SAW ini dimusuhi. Mereka memusuhi Nabi sampai satu tahap Allah cerita dalam Quran, mereka nak bunuh Nabi SAW. Terusnya. Dalam ayat ini pun sama juga. Allah Subhanahu wa taala cerita umat terdahulu mereka menentang ajaran nabi-nabi, ya, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi kepada mereka ini. Terusnya inilah mereka sebenarnya tidak suka kepada ajaran nabi. Mereka menentang nabi kerana ajaran. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami ingkar, kami kufur terhadap ajaran yang kamu diutuskan dengannya. Maksudnya kalau sekiranya nabi-nabi Allah terdahulu tidak menyeru mereka kepada ajaran tauhid ataupun meninggalkan seruan tauhid, tidak menyeru mereka, terusnya, maka ini tidak menjadi masalah. Mereka tidak akan dimusuhi, nabi-nabi tidak dimusuhi, nabi-nabi tidak akan dibunuh dan sebagainya. Tapi apabila berlaku dakwah tu sedia, berlaku seruan, di situ menimbulkan kemarahan manusia. Ya, jadi ulama tafsir menyebut kemarahan manusia ini bukan dia begini tuan-tuan, dia kemarahan manusia, golongan-golongan musyrikin terdahulu pada zaman Nabi SAW atau pada zaman terdahulu. Kemarahan mereka bermula bukan pada ajaran itu semata-mata, ya, tapi bermula kemarahan manusia ni apabila dakwah itu berlaku, apabila tabligh itu berlaku, ya, apabila dakwah dan tabligh itu berlaku. Maksudnya begini tuan-tuan, kalau contohnya Nabi SAW, kita cuba tengok, kita cuba perhati, kita cuba tengok, Allah memberikan ajaran tauhid kepada Nabi SAW. Kalau sekiranya Nabi SAW melaksanakan ajaran tauhid untuk Nabi sendiri, ya, untuk Nabi sendiri, Nabi tidak berdakwah, mana Nabi tidak menyeru manusia. Nabi SAW hanya beramal dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda. Maksudnya Allah memberi agama kepada Nabi SAW. Nabi hanya mempraktikkan agama untuk diri Nabi sendiri. Adakah musyrikin marah kepada Nabi SAW? Tidak. Musyrikin tidak akan marah kepada Nabi SAW. Ya, Nabi nak sembah Allah Subhanahu wa taala, Nabi nak melakukan ibadat kepada Allah sepanjang-panjang waktu, sepanjang hari putusnya, buat ibadat kepada Allah Taala. Mereka tidak marah kepada Nabi SAW. Mereka marah kepada Nabi di mana, tuan-tuan? Apa punca yang menyebabkan mereka marah kepada Nabi? Apabila Nabi SAW mengajak manusia-manusia yang lain mentauhidkan Allah, di situ yang mereka marah, tuan-tuan. Di situlah punca kemarahan mereka apabila Nabi SAW mentabligkan kebenaran, apabila Nabi SAW berdakwah tentang kebenaran tersebut. Ya, Dr. Zakir Naik, tuan-tuan, Dr. Zakir Naik, kalau semata-mata Dr. Zakir Naik itu memahami agama Allah dan dia mempraktikkan agama Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Taala semata-mata untuk diri dia, dia tidak bersuara terusnya. Tidak ada pun orang nak bunuh dia. Ya. Tapi kenapa sekarang ini, ya, kerajaan India sendiri pun nak bunuh dia terusnya? Kerana apa? Kerana dia menyampaikan, dia menyeru berapa ramai orang masuk Islam terusnya dengan asbab Dr. Zakir Naik dan juga pendakwah-pendakwah yang lain. Ini puncanya. Jadi kita kena faham. Tetapi dakwah ini tidak boleh dihentikan. Kenapa? Sebab Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh. Wahai Rasul, kamu perlu sampaikan. Ya, mana agama ni bukan untuk diri kamu sendiri. Kita perlu ingat tu, agama ni bukan untuk diri kita sendiri. Agama ni untuk manusia. Allah berikan ilmu kepada saya dan kepada asatizah lain bukan untuk diri sendiri. Tuan-tuan sekalian, kalau untuk diri saya sendiri, saya tak perlu menyampaikan kepada manusia. Saya boleh baca sendiri, saya boleh faham sendiri. Ya, tetapi Allah Taala berikan amanah kepada saya dan pada asatizah atas pendakwah yang lain tu supaya ilmu ini dapat disampaikan. Balighu, kamu kena sampaikan daripada aku ini. Tabligh ini satu tugas yang wajib, ya, terutama ke atas alim ulama, ya, ke atas
ya, orang-orang alim yang diberikan ilmu oleh Allah kepada mereka, mereka tidak boleh menyembunyikan. Bahkan Nabi SAW melaknat mana-mana orang alim yang menyembunyikan ilmu mereka. Tak boleh. Ya, jadi apabila disampaikan, ya, disampaikan kebenaran kepada manusia, terusnya, ya, bagi mereka yang memang nak kepada kebenaran, alhamdulillah lah, mereka akan terima kebenaran. Tapi bagi manusia yang sudah lama, ya, dengan amalan, dengan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik terusnya, apabila diajak mereka ini untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, dalam ajakan tersebut mengandungi tinggal. Jadi mereka perlu tinggal. Di sinilah yang menjadi kemarahan golongan musyrikin. Apabila Nabi SAW mengajak mereka terusnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka memahami mereka perlu tinggal berhala. Mana boleh mereka mentauhidkan Allah dalam keadaan berhala masih ada lagi, dalam keadaan mereka boleh menyembah lagi berhala. Sama seperti mana orang kafir sekarang lah. Kalau kita ajak orang kafir masuk Islam terusnya, ya, apabila kita ajak mereka masuk Islam, kita ajak mereka mengucap kalimah syahadah, dalam kalimah syahadah itu memaksa mereka untuk tinggal berhala. Mereka tidak boleh terima ada berhala. Kan? Jangan pula apabila mereka masuk Islam, mereka sembah berhala. Tak boleh. Ya? Apabila mereka telah memeluk agama Islam, mereka mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Kalimah ini menuntut mereka supaya tinggal sembahan berhala tersebut. Inilah yang menjadi kemarahan golongan musyrikin. Mereka marah sungguh-sungguh kepada Nabi SAW sebab mereka memahami kalimah tauhid yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Apabila Nabi SAW kata kepada mereka, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Ya, wahai manusia, kamu ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Ya. Jadi mereka kata, gila. Macam mana nak berjaya? Ya. Macam mana nak berjaya dengan mengikuti ajaran ilahan wahidah, mana ajaran ilah yang satu, dengan meninggalkan ilah-ilah yang begitu banyak ni, nak berjaya macam mana? Mereka kata Nabi gila, mereka kata Nabi pendusta, pembohong, dan macam-macam tuduhan mereka kepada Nabi SAW apabila Nabi membuka mulut. Kalau Nabi senyap tidak ada masalah, tapi apabila Nabi buka mulut tu senyap, ketika itu timbul kemarahan mereka. Kerana apa? Kerana ramai manusia-manusia yang mengikuti ajaran Nabi. Walaupun pembesar-pembesar kota Mekah itu tidak mengikuti, tapi ya, manusia-manusia yang lain mengikuti ajaran Nabi SAW. Disitulah menimbul kemarahan mereka. Ya. Sebab itulah mereka tidak suka kepada ajaran itu sendiri. Ya, ajaran dan juga tugas Nabi SAW. Ya. Sebenarnya bukan musyrikin saja. Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada golongan musyrikin, umat terdahulu pun sama juga. Ya. Maksudnya perangai golongan musyrikin tuan-tuan sekalian adalah suatu perangai yang sama dengan umat terdahulu. Perangai mereka ni adalah perangai yang sama dengan kaum Ad, perangai yang sama dengan kaum Samud, perangai yang sama dengan kaum Nabi Nuh AS. Maknanya kalau sekiranya mereka berada pada zaman terdahulu, ya, pada zaman Nabi Hud AS, pada zaman Nabi Saleh AS, ya, mereka termasuk di kalangan orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuma mereka berada pada zaman Nabi SAW. Ya, jadi mereka tidak merasai lagi azab terdahulu tersebut kerana mereka berada pada zaman Nabi. Kalau mereka berada pada zaman dulu, sudah lama dah dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Kita teruskan ayat keseluruhnya. Fa amma 'adun, adapun kaum 'ad. Allah Taala berfirman dalam ayat seterusnya, fa amma 'adun, adapun kaum 'ad, fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Ya, sungguh sombong mereka. Fastakbaru, sungguh angkuh mereka, sombong. Sombong di sini makna tidak mahu menerima. Ya, tidak mahu menerima seruan ya, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Hud AS kepada mereka. Ya, Nabi yang diutuskan kepada kaum Ad adalah Nabi Hud AS. Nabi Hud telah menyeru mereka kepada ajaran tauhid dan mereka tidak menerima, tidak mahu menerima. Tidak menerima dengan kata tidak mahu menerima ajaran tauhid. Jadi Allah memberitahu kepada mereka apabila tidak mahu menerima, maka sebenarnya mereka sombong. Sombong di sini maksudnya enggan. Ya, enggan untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud AS kepada mereka. Jadi fastakbaru fil ardi bighairil haqq, sombong mereka di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini bighairil haqq, tanpa ada alasan yang benar yang boleh mereka tolak. Ya, maksudnya mereka tidak ada alasan yang kukuh, yang munasabah, yang sesuai untuk tidak mahu menerima ajaran tauhid. Ya, tidak mahu menerima ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tertuliskan kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan sendiri
Allah nukilkan sendiri perkataan-perkataan manusia, perkataan-perkataan golongan musyrikin dari manusia-manusia terdahulu. Mereka menolak ajaran agama ni, menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW tanpa alasan yang munasabah, alasan yang kukuh. Jadi menolak sesuatu sebab Nabi SAW, Nabi SAW dan Nabi-Nabi terdahulu mendatangkan kepada manusia, menyampaikan kepada manusia ajaran yang kukuh, ajaran yang ada dalil, ada bukti. Jadi kalau sekiranya mereka nak menolak ajaran Nabi SAW dan juga ajaran Nabi-Nabi terdahulu tu sekalian, ajaran Allah, mereka perlu mendatangkan bukti yang kukuh. Kan? Seperti contohnya tu sekalian, Nabi-Nabi terdahulu menyampaikan kepada manusia, mengatakan kepada manusia Tuhan yang sebenar Allah. Tuhan yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dalilnya Allah yang cipta langit, Allah yang cipta bumi, Allah cipta segala-galanya, Allah cipta manusia, Allah Taala cipta semua benda yang berada di makhluk ini, sebagaimana kita telah baca sebelum ni. Itu bukti yang kukuh. Kalau sekiranya manusia tidak mahu menerima tuan-tuan sekalian, katakanlah manusia tidak mahu menerima dakwaan ini, manusia mengatakan ada lagi Tuhan lain selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, buktikan. Kalau manusia kata okey, ada lagi Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, nama sekian-sekian, tak kira lah nama apa semua tu. Jadi tanya kepada Tuhan tersebut apa yang telah mereka cipta. Apa Tuhan itu telah menciptakan? Dia telah ciptakan langit, dia telah ciptakan bumi, dia telah ciptakan manusia. Bahkan langit, bumi, manusia, air, hujan, semua ini, binatang-binatang ini semua dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa alasan mereka nak menolak sesuatu dakwaan yang tidak boleh ditolak? Oleh kerana itulah, selain daripada di tempat ni, banyak lagi di tempat-tempat yang lain dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka membantah kebenaran bighairil haqq. Innal ladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Yang mereka membunuh nabi-nabi Allah tanpa alasan, mana tanpa kebenaran. Lainlah kalau mereka menolak dengan bukti yang kukuh. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Sebenarnya ada bukti-bukti. Sebenarnya ada di tempat-tempat yang lain. Allah Ta'ala sebut antara alasan mereka, kami tidak, antara alasan golongan musyrikin Mekah tu, mereka tidak mahu mengikuti ajaran Nabi kerana mereka nak ikut ajaran datuk nenek mereka. Ini alasan mereka. Okey, mereka tidak mahu terima ajaran Nabi. Kenapa? Sebab mereka nak ikut ajaran datuk nenek mereka. Allah terus jawab, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kamu masih nak mengikuti? Apakah mereka itu masih nak mengikuti ajaran datuk nenek mereka, sedangkan datuk nenek mereka itu tidak pun memahami tentang agama Allah? Datuk nenek mereka, ajaran datuk nenek mereka yang telah mereka anuti sebelum ni, Allah bagi tahu datuk nenek mereka itu pun jahil. Datuk nenek mereka itu pun jahil, tidak memahami pun, walahum yahtadun, dan mereka itu pun tidak terpimpin dengan mana-mana ajaran daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu pun tidak memahami tentang tauhid. Mereka itu pun jahil tentang tauhid. Jadi apakah golongan musyrikin ini masih nak mengikuti ajaran datuk nenek mereka, sedangkan datuk nenek mereka sendiri itu tidak betul? Jadi alasan seperti ini seperti tidak ada alasan. Bukan bermaksud ada alasan. Alasan yang tidak kukuh seperti mana tidak ada alasan. Jadi kalau nak menolak, tolaklah dengan alasan yang kukuh, hujah yang kukuh. Kerana ajaran Allah ini ajaran yang kukuh. Ini cara, sebenarnya ayat ni juga mengajar kita untuk berdebat. Untuk berdebat. Kalau kita betul-betul nak berdebat tu, datangkan hujah yang kukuh. Kumpulan A datangkan hujah dia, kumpulan B pun datangkan hujah dia. Jangan kita main hentam kromo seperti itu saja. Itu bukan cara berdebat tu sebenarnya. Apabila kita tak boleh nak menjawab tu sebenarnya, sesuatu hujah, sesuatu dakwaan, kita kata ini tak betul, ini ajaran sesat dan tak boleh, kan? Sesuatu kita, bila kita nak mendakwa tu sebenarnya, sama juga apabila contohnya kalau saya nak mendakwa sesuatu ajaran itu sesat, satu ajaran itu sesat, satu ajaran itu khurafat, saya perlu ada bukti contoh, kan? Kenapa dia boleh jadi sesat, kenapa dia boleh jadi khurafat? Saya akan datangkan bukti dan contoh. Dan sekiranya orang yang mengikuti ajaran tersebut, dia nak mendakwa ajaran dia itu betul, dia juga kena datangkan contoh. Jangan kata saya bodoh, saya tak betul, macam tu. Itu cara perdebatan yang tidak kena. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala kerana sebenarnya mereka tidak ada hujah. Yang umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu, mereka tidak ada hujah kerana mereka telah mereka tidak ada hujah yang kukuh apabila mereka berhadapan dengan satu ajaran yang mantap, mana ajarannya kuat. Sebab ajaran Allah ni ajaran yang mantap, ajaran yang kuat, ajaran yang ada dalil
dalil inilah yang menguatkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan ajaran Allah tuan-tuan adalah berpaksikan kepada dalil. Kehebatan ajaran Allah adalah dalil. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok perdebatan Dr. Zakir Naik, kan, kita boleh tengok bagaimana Dr. Zakir Naik itu dia membalas hujah-hujah pihak lawan dengan dalil dan juga bukti. Ini kekuatan, kehebatan agama kita. Sebab tu agama Islam tidak boleh dikalahkan. Tuan-tuan sekalian, agama Islam tidak boleh dikalahkan. Datanglah agama macam mana sekalipun, kita boleh tengok agama Islam ni adalah agama yang hak. Kan? Berada di mana-mana saja, kita akan tengok Islam adalah agama yang hak, yang tidak boleh dikalahkan oleh mana-mana agama sekalipun. Sebab semua agama di dunia ni adalah batil, kecuali agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama yang hak, agama yang benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu mereka ini sombong, maksudnya sombong tidak mahu menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud AS kepada mereka, ya, tanpa kebenaran. Kemudian Allah bagi tahu waqalu man ashaddu minna quwwah. Ini di antara kesombongan mereka. Mereka sombong ni, mana ini huraian kepada kesombongan mereka. Mereka kata waqalu man ashaddu minna quwwah. Mereka kata siapakah yang lebih hebat daripada kami? Man ashaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih hebat daripada kami? Ya. Tuan-tuan sekalian, Allah Taala cerita dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain, Allah Taala cerita antara kehebatan kaum Ad ni, Allah memberi kekuatan tubuh kepada mereka. Mereka ni antara golongan manusia yang kuat tubuhnya. Yang yang kuat, yang ada kekuatan dari sudut tubuh badan, dari sudut jasad. Ya, berkemungkinan pokok ni dia cabut dengan tangan dia begitu saja. Ya. Allah ceritalah dalam ayat ini, wazadahum fil khalqi bastah. Ya. Allah Taala menambahkan kepada mereka pada ciptaan kejadian mereka itu bastah, kekuatan. Kekuatan tubuh. Jadi sehingga manusia-manusia yang lain tidak dapat mengalahkan kaum Ad. Jadi apabila kaum Ad mendapati kelebihan yang ada pada mereka tu sendiri, ya, dan Nabi Hud AS menyampaikan kepada mereka ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, mereka rasa mereka boleh, mereka tidak takut. Benar, dengan kekuatan yang ada pada mereka, mereka boleh memelihara diri mereka daripada ancaman tersebut. Ya, jadi mereka tidak memerlukan, ya, mereka tidak memerlukan ajaran Nabi Hud AS. Kalau sekiranya Allah azab mereka pun, mana mereka boleh menyelamatkan diri mereka. Itu perasaan. Sebab tu mereka rasa mereka angkuh. Sebab tu mereka angkuh, mereka sombong, kerana mereka tak perlu ajaran Nabi Hud AS. Kenapa mereka tak perlu? Kenapa? Sebab mereka sudah ada kekuatan, ya? Mereka sudah ada kehebatan. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak memperjelaskan kepada kita antara asbab manusia ini tidak mahu mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kerana kelebihan yang ada pada mereka. Ya, kadang-kadang Allah berikan kelebihan kepada seseorang, ya, kekayaan, ya, kekuatan, pangkat kedudukan, sehingga mereka merasa selesa dengan apa yang mereka miliki, lalu mereka merasakan diri mereka tak perlu bersolat, ya, tak perlu berpuasa. Ya, sebenarnya sama saja apa yang dirasai oleh kaum Ad terdahulu. Ya, mereka rasa tak perlu, saya nak solat, apa saya sudah kaya. Saya nak tutup aurat, apa saya sudah kaya. Saya sudah ada segala-galanya. Saya sudah ada rumah yang mewah, kereta yang mewah, duit yang begitu banyak. Saya tak perlu nak solat. Ini sombong yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesombongan ini sama seperti mana kesombongan kaum Ad. Cuma pada aspek ataupun konteks yang sedikit berbezalah. Kaum Ad mereka merasakan diri mereka ada kelebihan dari sudut kekuatan. Ya. Tetapi manusia-manusia lain, Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada dia, mungkin dari sudut harta kekayaan dia yang begitu banyak tu sudah, ya, kedudukan tinggi sebagai pemerintah, sebagai raja, sebagai apa lagi dah, sehingga dia rasa aku dah ada segala-galanya, aku tak perlu pun mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu perasaan yang boleh membawa istikbar, kesombongan manusia untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tidak salah untuk kita memiliki nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak tu sini. Tapi salah apabila kita memiliki nikmat Allah yang menyebabkan kita berlaku angkuh dan sombong terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita tu selain daripada keadaan seperti ini, insya-Allah. Sudah masuk waktu isyak, kita berhenti di sinilah pada malam ni. Ayat yang ke-15, tapi ayat ke-15 ni kita tak sempat nak habiskan. Kita berhenti pertengahan pada lafaz
man asyaddu minna quwwah. Sambungannya kita akan sambung dalam kuliah akan datang insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan sekalian, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kekurangan adalah daripada kelemahan, kejahilan, kedhaifan diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf dari tuan-tuan sekalian. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.